Baik, terima kasih rakan saya Ramiza dan Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah audio kita bersua lintas langsung dari daerah Tutong pagi ini. Alhamdulillah kita kabarkan terlebih dahulu keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Tutong khususnya dalam keadaan cerah. Ya, apapun yang kita ni rancang hari ini kita doakan ya semoga Allah permudahkan lebih-lebih lagi penyediaan kita ni dalam membeli belah peralatan ataupun buku-bukuan anak-anak sekolah ya. Semoga Allah permudahkan juga. Baik, Auda, kita akan kongsikan terlebih dahulu satu info semasa mengenai dengan Santai Kundu Lamunin yang akan diadakan pada 26 dan 27 Disember 2025. Acara ini merupakan anjuran Biro Belia MPK Kampung Lamunin yang akan diadakan selama 2 hari bertempat di Pusat Kemasyarakatan Dataran Gong 3 Kampung Lamunin bermula pada pukul 5 petang sehingga 12.30 malam. Jadi bis kita dialalukan untuk datang menyaksikan, memeriahkan sekaligus menyokong pengusaha tempatan kita ni yang menyertai dalam acara Santai Kundu Lamunin ini ya. Jangan lupa pada 26 dan 27 Disember 2025. Baik, itulah satu info semasa dan berikutnya kita beralih untuk menyaksikan pakej program hari ini dari daerah Tutong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda penonton, air putih ataupun air mineral memang tidak dinafikan ianya baik untuk kesihatan tubuh badan kita ni. Kerana apa? Kerana sebahagian besar daripada tubuh manusia ini terdiri daripada air. Jadi pengambilan air putih ataupun air mineral ini ia amat membantu sistem untuk berfungsi dengan baik dan sekaligus mengelak daripada pelbagai penyakit lah tu. Dan dengan kita mengamalkan meminum air putih ataupun air mineral, insya-Allah ia merupakan asas ni sebenarnya, merupakan asas kepada kehidupan yang sihat bagi manusia. Kesihatan yang optimum merupakan aspek penting dalam pembangunan kualiti hidup manusia dan salah satu faktor asas yang menyumbang kepada kesejahteraan tersebut ialah pengambilan air putih yang mencukupi. Air putih berfungsi sebagai komponen utama dalam tubuh manusia dan memainkan peranan signifikan dalam memastikan kelancaran sistem biologi termasuk metabolisme, peredaran darah dan proses detoksifikasi. Tanpa pengambilan air yang mencukupi, keupayaan tubuh untuk berfungsi secara efisien akan terjejas sekaligus meningkatkan risiko pelbagai masalah kesihatan. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, gaya hidup masyarakat cenderung berubah ke arah tabiat pemakanan dan minuman yang kurang sihat. Kebergantungan terhadap minuman manis dan berperisa telah menyebabkan ramai individu mengabaikan kepentingan air putih sebagai sumber hidrasi utama. Pengambilan air putih secara konsisten bukan sahaja membantu mengekalkan fungsi tubuh yang normal, malah menyokong kesihatan mental dan meningkatkan produktiviti harian. Mengikut kajian dalam bidang neurofisiologi, menunjukkan bahawa tahap hidrasi yang optimum berkait rapat dengan fungsi kognitif yang lebih baik, termasuk keupayaan menumpukan perhatian, daya ingatan dan kestabilan emosi. Dehidrasi ringan sekalipun didapati boleh memberi kesan negatif terhadap mood dan prestasi mental yang seterusnya menjejaskan produktiviti akademik dan profesional. Pengamalan pengambilan air putih secara berterusan dan mencukupi juga mencerminkan gaya hidup sihat dan merupakan intervensi pencegahan kos efektif dan mudah dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat. Air putih sangat penting kerana bagi orang dewasa sebanyak 60% daripada tubuh kita terdiri daripada air. Air membantu kita mengawal suhu badan, membawa nutrien, membuang toksin dan juga memastikan organ berfungsi dengan baik. Kalau kita kurang minum air, badan boleh menjadi cepat letih, susah fokus, mudah sakit kepala dan kulit juga menjadi kering. Selain itu, air kencing akan menjadi lebih pekat. Jadi pengambilan air putih yang secukupnya setiap hari
adalah asas kesehatan yang mudah tapi sangat penting. Kekurangan pengambilan air boleh menyebabkan dehidrasi yang menyebabkan simptom ataupun gejala seperti kering leher, dahaga, keletihan, sakit kepala, paning dan juga air kencing yang berwarna gelap lah. Apabila dehidrasi ini bertambah teruk, ia boleh membawa kepada isu yang lebih teruk seperti kekeliruan, tekanan darah rendah dan juga kerosakan organ seperti kegagalan buah pinggang. Dalam kes yang lebih teruk, dehidrasi boleh mengancam nyawa dan boleh mengakibatkan koma ataupun kematian. Umum mengetahui air putih sangat penting untuk kesihatan tubuh, tetapi harus diminum secara sederhana. Amalkan pengambilan 6 hingga 8 gelas sehari bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu. Selain untuk mengatasi hidrasi badan, meminum air putih dapat mengawal suhu badan, melancarkan peredaran darah serta membantu proses pencernaan dan penyingkiran toksin melalui peluh dan air kencing. Ia juga dapat meningkatkan keanjalan kulit, menjadikannya lebih segar dan sihat. Selain itu, pengambilan air yang mencukupi membantu meningkatkan tumpuan dan mengurangkan keletihan kerana otak juga memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Namun begitu, pengambilan air putih secara berlebihan juga boleh membawa keburukan. Minum air terlalu banyak dalam masa singkat boleh menyebabkan keadaan yang dikenali sebagai water intoxication atau keracunan air. Ia berlaku apabila jumlah garam dalam darah menjadi terlalu rendah atau hyponatremia yang boleh menyebabkan sakit kepala, loya, kekejangan otot dan dalam kes yang serius membawa kepada koma. Selain itu, minum air berlebihan juga boleh meningkatkan tekanan pada buah pinggang kerana organ tersebut perlu bekerja lebih keras untuk menyingkirkan lebihan air. Kita ni perlu minum air putih dalam situasi yang sekarang, contohnya macam cuaca panas. Di negara Brunei Darussalam ini cuacanya tidak menentu, so dimestikan untuk minum air bagi mengelakkan daripada dehidrasi dalam diri tanilah. Bagi saya, kepentingan pengambilan air putih ini mestilah bermula dari peringkat kanak-kanak, di mana ibu bapa bolehlah menerangkan fungsi air dan juga mengamalkan pengambilan air putih daripada minuman-minuman lain yang mengandungi perisa, yang mengandungi gula ataupun warna. Dengan penyerapan mesej-mesej yang berkaitan, saya rasa di program-program pendidikan di sekolah ini akan dapat meningkatkan dan mengukuhkan lagi kesedaran pentingnya pengambilan air bagi tani semualah. Air putih merupakan komponen asas yang tidak dapat dipisahkan daripada kelangsungan dan keseimbangan sistem tubuh manusia. Pengambilan yang mencukupi membantu fungsi organ, metabolisme dan mencegah masalah kesihatan. Oleh itu, amalan hidrasi yang betul perlu dijadikan keutamaan kesihatan awam, selaras dengan ungkapan hidup sehat bermula dengan air putih demi melahirkan masyarakat yang sihat dan produktif. Ya, ada penonton, tuntasnya pengambilan air putih maupun air mineral memang tidak dinafikan. Ya, satu perkara yang amat signifikan sekali bagi kesihatan tubuh badan manusia. Dan kita amalkan pengambilan air putih ini lebih-lebih lagi dengan keadaan cuaca kita ni yang tidak menentu. Jika ia panas, terasa begitu panas sekali. Jadi dengan mengambil air putih, insya-Allah akan mengelakkan diri kita ni daripada dehidrasi. Dan akhirnya kita ni perlulah amalkan pengambilan air putih bagi menjamin kesihatan tubuh badan kita ni. Kerana kita pun maklum air putih tidak mengandungi apa-apa kandungan yang boleh menyebabkan penyakit dan sebagainya. Jadi untuk itu, pilihlah air putih sebagai pilihan utama Auda dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.